Assalamualaikum dan selamat petang. Kita kembali bersama Terpaling PM Podcast yang akan membawakan cerita-cerita dan diskusi-diskusi menarik mengenai pelbagai topik. Dan topik pada episod kita kali ini adalah berkenaan dengan sports ataupun sukan. Dan macam mana kita view sports as a business. Dalam dunia software, dalam dunia product management, software as a business, software as a services, SaaS. Tapi sekarang kita akan tengok sports as a business. Untuk topik kali ini, Daniel, kita membawakan sahabat saya, sahabat lama saya. Ya, Satu figura yang hebat. Satu figura yang hebat, orang kuat kita panggil. Sahabat saya daripada zaman UiTM, di mana kita berkecimpung dan berkenalan melalui dunia sukan ni. Kita perkenalkan yang tak asing lagi, saudara Muhammad Khairul Nizam Mahmud, atau lagi mesra kita panggil Ujang. Assalamualaikum dan selamat datang. Terima kasih kerana menjemput saya ke podcast kali ni. Mungkin ni yang pertama kot. Kan? Saya dihargai sebegini. Okay. So, mungkin untuk pengenalan ni kita nak tahu lebih lanjut lagi macam saudara Ujang kita ni, apa background, and then mungkin bercerita apakah latar belakang dalam sukan ni. Mungkin kita punya para pendengar nak tahu sebelum kita teruskan dalam topik ni. Basically, saya ialah peminat sukan lah. Peminat sukan dan ahli sukan. Bukan negara lah, tapi ahli sukan yang daripada kecil main bola. Bermula di padang pokok kelapa, kita orang panggil. Padang pokok nyo, tepi pantai. So, main bola dari sekolah rendah, wakil sekolah, masuk sekolah menengah, wakil sekolah, sampai ke satu tahap yang mana saya pernah lah, taklah sehebat mana, tapi dapatlah bermain untuk pasukan Piala Presiden. Untuk Negeri Pahang. Dan pada waktu tu saya rasa pada tahun 91 macam tu. tak layak. So dan pernah jugalah terpilih pada suatu ketika, tapi waktu tu sukan bola sepak ni memerlukan individu itu lahir pada bulan Ogos dan ke atas. Saya pun tak tahu pasal apa pada waktu tu. Waktu tu ialah untuk pemilihan Piala Dunia Coca-Cola. Dan terpilih, tapi di saat akhir untuk pergi ke final selection tu terpaksa digugurkan lah. Kerana saya lahir bulan 6. Agak terkilan lah pada waktu tu. Tapi itulah dia. Dalam bola ni dia ataupun sukan, dia satu benda yang tak semestinya gembira sepanjang masa. Dia ada flow dia lah. So pada era satu ketika dulu semi-pro, which is saya pun bermain untuk saya diambil bekerja oleh Telekom Malaysia untuk main bola je kerja dia pun. Dan pada zaman tu kami ditempatkan di pusat latihan Telekom di Rusila, Terengganu. Ada mewakili Telekom Pahang, Telekom Kuantan, dan juga pergilah di mana-mana Telekom suruh kita pergi main. Dan banyak sebenarnya kalau nak ikut pengalaman ni kan. Sampailah satu tahap saya dengan Telekom ni pada tahun 96, 95 hujung tu bulan 12, saya cuba nasib saya di memohon. Sebab cita-cita saya tu nak pergi dekat U, tapi sekolah tak berapa pandai. Dan tak berapa pandai tu mungkin sebab saya suka main bola ni. So saya cuba juga
apply untuk UiTM. Pada waktu tu masih ITM lah. Mohon untuk dapatkan satu tempat lah, orang kata nak pergi belajar. Impian saya sebenarnya bukan pasal nak pergi ITM tu, bukan pasal saya nak masuk EU ni ada satu matlamat. Bukan pasal sukan. Pasal saya nak naik bas ITM tu. Memang lawak kalau orang dengar mesti sangat sampai hari ni pun kalau saya cerita pun itulah tujuan dia. Tapi kenapa nak naik bas ITM? Oleh kerana masa saya kecil, saya selalu banyak program, dulu program anak angkat daripada uni-uni ni kan, pergi ke kampung-kampung, dan saya terpanggil untuk, sebab saya suka tengok dia orang lambai saya tu. Kan, bila dia orang nak balik bas, seronok nampak dalam bas. Satu hari aku nak naik bas ni, cakap aku pun nak lambai orang. Macam bangga, macam nak duduk dalam bas tu, aku nak lambai orang juga, aku nak pergi macam dia orang ni juga. So ujung dia dapatlah, kita orang pergilah waktu tu trip ke Besut. Lengur tangan lambai tu. So berjaya lah benda tu, dan saya dapat masuk ke khusus sains sukan dan rekreasi. Untuk batch yang pertama. Dan ITM merupakan pelopor sains sukan pada waktu tu, yang apa orang kata yang mempunyai banyak majoring, bukan untuk pendidikan. Yang pertama di Asia Tenggara. Masa tu tahun berapa? Kami mendaftar kalau tak silap pada waktu tu ialah kami masuk lewat sebulan pada intake yang sebelum tu. Kita lewat sebulan, special sikit. Tak silap saya Disember 95. So masuklah ke situ dan bermulalah ke arah apa orang kata sukan yang lebih memberi manfaat dari sudut pendidikan, knowledge, dan juga nilai sukan tu sendirilah. Baru kita dapat tahu macam mana sukan tu dibentuk. So diploma saya habis pada kalau tak silap 98, dan pada tahun 98 tu juga ialah Sukma Negeri Selangor. Dan kami praktikal di Sukma tu. Dan most of the program kami ni dah jadi macam satu team. Dalam tu ada praktikal 20 orang budak sains sukan. So start lah di situ. Kami handle Sukma, dan selepas itu kami bekerja dengan Majlis Sukan Negeri Selangor. Macam saya rasa lebih kurang 5 tahun. Dan pada waktu yang sama saya sambung buat degree. Tapi Malang ada Malang semester keempat saya ditawarkan bekerja. So degree tu tak diteruskan lah? Saya tak teruskan degree tu. Saya ditawarkan bekerja waktu tu. First batch juga. It's a pioneer project, Explorers Malaysia by TV3. Saya masuk di situ sebagai assistant producer pada waktu tu lah. Tapi saya pun bukan pandai sangat kan. Pada waktu tu masuk tu sampai diorang tanya apa kau ni dari kursus apa? Macam mana kau boleh masuk dekat broadcasting pula ni? Kan? Along the way tu kata saya sains sukan. Macam mana diorang ambil kau kerja ni kan? Diorang condemn kita kan? Kata, tak apa kata. Editing kau pandai buat? Zero je kata. Saya tak tahu apa benda pun. Tapi if you teach me, then I will do it for you lah kata. Macam mana daripada sains sukan masuk broadcasting? Apa dia punya trigger tu? Pasal Explorers. Sebab macam saya, majoring saya leisure management. So I can do sports, I can do leisure. So Explorers ni so-called is a leisure things lah. Walaupun nampak dalam TV tu memang tough lah kan. So buat tu. So bila di TV3 tu macam rasa di-torture lah kan. Sebab itu budak sukan kena buat editing. Edit je, ni apa ni, editing tak apa-apa kan. Tak apa, seminggu je saya belajar editing. Ada orang yang bekerja kat dalam TV3 tu sendiri, kerja belah-belah tahun pun tak tahu nak buat benda tu. Tapi kita seminggu, kita tidur kat office, belajar dengan
adalah beberapa rakan di situ memberi panduan lah nak buat kan. So habis di TV3 di offer lagi bekerja, dah seronok lah ni kan, offer kerja masuk pula CNI, dilantik pula jadi head of studio department. Tak tahu apa benda pun sebenarnya kan, tapi oleh kerana minat tu kita Masa belajar tu umur orang macam berapa? waktu tu umur dah agak lanjut lah. Umur yang best saya masuk ITM ni dah lewat. Oh. Sebab saya masuk ITM umur saya 23. Dan majikan saya tak nak lepas sebab pasal bola. Bos saya cakap, buat apa nak masuk ITM, tak ada masa depan, dia kata. Saya cakap, macam mana pula tak ada masa depan aku masuk ITM kan, orang nak masuk kan main susah, dan aku ni pula nak naik bas ni. Kan? Tak kisahlah, tak ada, saya tinggal kerja tau, saya lari macam tu je. So orang kata gamble lah dengan nak kata kepandaian tu, ambil jalan pintas, dia kata dengan kebodohan yang ada tu saya tinggal semua. Dan kawan-kawan saya waktu tu semua pergi ke semi pro, even ada dah yang arwah. Tapi untung nasib saya ni, bila saya lari tu mungkin saya rugi dari sudut kerja tu, tapi keuntungan dia, saya dapat berada dalam pasaran hingga ke hari ini. Ada rakan-rakan yang kurang bernasib baik, dia hanya main bola, injured. Ada yang orang kata bekerja sebagai rezeki masing-masing kan. Ada yang jadi pengawal keselamatan, apa semua. Tapi oleh kerana kedegilan saya ni, saya berjaya lah hidup tu di dalam arus yang sampailah sekarang. Mungkin kita nak stop Ujang kat situ sekejap. Okey, Ujang ada cakap pasal geng-geng yang teruskan dalam bola. Ujang dah keluar. Mungkin antara nama-nama yang besar dalam bola yang satu batch dengan Ujang masa tu, pada waktu tu yang pada batch saya lah untuk Negeri Pahang ni, Al-Fatihah untuk beliau, Usaimi Abdul Jalil, Anas Ismail, yang mana pernah pergi berkelana ke Singapura, the first Malaysian dan first budak sekolah saya yang pergi sampai ke Singapura. Waktu tu coach ni ialah Jita Singh. Tak tahu. Jita Singh ni one of the figure yang hebat lah dekat Singapura dulu. One of the coaches yang so-called yang bring up the football to the modern football lah. Macam Raja Gopal lah. Macam Raja Gopal lah. So Gopal tahu. Dan diorang ni antara pemain-pemain Pahang yang so-called waktu tu one of the foreign playernya ialah Alan Davidson, Australian. So rakan-rakan saya ni sempatlah bermain, dan pada waktu tu diorang ni masuk, kami semua di bawah pasukan presiden. So sempatlah bersparing diorang ni, dan amat mengerikan lah sebenarnya. Kita budak dan bermain dengan orang-orang yang memang profesional kan. Walaupun pada waktu tu dipanggil semi pro, diorang ni yang datang daripada luar ni dibayar dan diberi gaji lah. Oleh contohnya macam dulu kalau bank, macam saya Telekom, Tenaga Nasional, Public Bank, M-Bank, whatever sports dulu dibayar secara kerja. Bukan macam sekarang, datang, main bola, balik, rehat. Faham. Maksudnya masa Tuan Ujang bekerja dengan Telkom tu, memang kerja main bola sahaja ataupun dibagi kerja lain? Okey, kami diberi kerja, macam saya dulu technician. Waktu tu gaji RM900. Kita ada gaji, kita ada allowance bola. Tapi bila kita pergi main tu, kita dapat allowance lah. Tapi bila kita nak pergi kerja, kita ada knowledge tu. Kita pergi kursus-kursus yang, contohnya saya jaga ibu sawat, exchange. Tapi bila kita nak buat kerja tu, buruh-buruh yang di bawah kita ni, dia panggil artisan. Artisan ni tak bagi kita buat kerja.
Satu, dia takut kita injured. Betul. Tak payah buat ni. Ni kau pergi duduk atas lori tu. Rehat je. Kan nak main bola pula dia orang kata kan. Tapi dia orang appreciate kita tau. Sebab dia tahu kita masuk, kita main bola, kita bring up Telekom punya nama kan. Dia tak bagi istimewa lah. Ya. So selalunya dia orang akan macam nak buat ni, tak payah, kau tak payah buat pandai lah, dia kata. Kau pergi duduk rehat. Sama juga. Tapi berlainan dengan yang duduk di TNB. Dia orang ni kena buat kerja. Kena pikul tiang lah, apa benda semua. Macam kita orang ni agak special sikit lah. Sebab bawah Telekom dulu ada beberapa sukan yang Telekom ambil. Antaranya bola tampar. Bola tampar dulu Telekom memang jaga tim bola tampar Malaysia ni semua. Dan dia orang dah start scouting waktu tu, semua nak 6-footers lah. Memang dahsyat lah waktu tu. So along the way yang macam tadilah, macam landannya tadi tu, nama-nama yang ada sekarang, yang dia macam zaman semi pro ni dia hilang macam tu. Okay. Dia tidak, apa orang kata, tidaklah dihargai macam bola sekarang. Dulu habis kerja kampung. So dulu main Pahang ni contohnya, tapi kerja apa? So untuk sustainability dia dalam industri tu memang berhenti setakat tu dan tak ada untuk maju teruslah. Gaji pun berapa je dulu. Dan most of the player dulu anak amai sekolah kan, apa benda, sebab dia main bola tu leisure kan. Dulu kan kita tengok bila main bola tu stadium penuh kot. Kalau macam stadium Darul Makmur tu waktu tu plus minus 20,000, 30,000 every game. Memang penuh memang. Nak pula dulu dia orang benarkan sponsorship daripada tobacco punya company. Zahir. Stadium tu macam kilang arang tau, asap penuh kan. So memang waktu tu bila kita pergi tengok bola, kita rasa suasana tu memang enjoy dengan burger RM1 dia, apa benda semua kan. Kalau pergi Stadium Merdeka, dulu Pahang one of the favourite team lah. Waktu tu Abdah Alif, Yunus Alif, Zainal Abidin Hassan, Fandi Ahmad, On Yu Tiang, goalkeeper dia. So during that time, kalau pergi tengok bola tu, sanggup lah naik bas tak ada aircon daripada Kuantan. Konvoi, berapa bas rosak kat Bukit Tinggi, macam-macam lah, tragedi kan. It was fun lah. Tapi berbeza dengan bola sekarang. Macam sekarang, macam Ujang tadi kan, kalau kita tengok daripada permulaan tu kan, bermain dalam sukan, maknanya memang tidur bangun apa semua dengan sukan. Kemudian bukan tinggalkan macam kita kata keluar sekejap, masuk belajar pasal sukan secara yang betul punya, sistematik, apa yang patutnya. Kemudian pergi pula untuk mengendalikan sukan, macam explorers pun kita boleh consider macam sukan jugalah, sebab you bersaing kan untuk ni. Ada dalam ni. So selain daripada mengendali macam tu, ada tak mengendalikan sukan betul? Pasukan ke atau apa? Setelah saya habislah saya keluar sekejap tu, bukan keluar sekejap sebenarnya. Saya keluar lama lah tu kan. Saya keluar lama tu. So saya keluar, habis dia belajar, saya dah masuk organisasi sukan. Saya di Majlis Sukan Negeri Selangor. So maksudnya saya dah apply benda-benda yang saya belajar tu waktu saya bekerja. Waktu tu jawatan saya dengar memang dahsyat lah. Penyelaras Sukan Negeri. Kita orang ada 4 orang waktu tu penyelaras Sukan Negeri. Kita kena handle waktu tu sukan ada persatuan sukan ada 36 dekat Selangor. So each of us kena jaga beberapa persatuan sukan lah. Bajetnya apa benda. Pada waktu
bekerja tu dengan jawatan yang penyelaras sukan negeri tu memang mengerikan tau. Tajuk kerja tu menyebabkan macam kira kalau orang jumpa tu boleh minta duit lah. Persatuan boleh lulus lah duit. Sebenarnya jawatan tu nama je. Gaji dia RM500 je. Waktu tu kita orang baru grad. Kita orang JPA masih belum endorse lagi kita orang punya diploma. So dengan gaji RM500. RM500 tu kira macam hilang akal juga kan. Duduk kat USJ, sewa rumah RM1,200. Malam kena jual nasi lemak. Untuk menampung kehidupan. So buat sukan ni, Persatuan Sukan, bajetnya apa semua. At one time Selangor ni tak terkalah dalam SUKMA tu. SUKMA Selangor, SUKMA Penang, SUKMA Sabah, lepas tu Negeri Sembilan. So Selangor ni so-called empire sukan lah sebenarnya daripada dulu. The development kita tak terlawan sebab Selangor ni majlis sukan dia the one and only majlis sukan yang korporat. Tidak bernaung Bawah kerajaan negeri. bawah kerajaan negeri. Dan MSN Selangor ni ada syarikat. Ada syarikat advertising. Selangor MSN MMC nama. Kalau lalu dekat Batu Tiga dulu, depan Shell bersebelahan dengan kilang yang dulu sponsor Liverpool. Ada satu jejambat dulu kat situ. Betul. Dan dekat situ ada satu billboard. Itu semua keseluruhan TTDI tu, the owner of the land is MSN. Termasuklah Tesco, the last Tesco tanah tu milik MSN. So MSN ni JV semua buat pembangunan. Dan dia ada juga sports camp di Section 6. Waktu tu office kami di Stadium Shah Alam, di bawah Kuadran O. Bila banjir, habis tenggelam office tu kan. Setelah tu pindah ke pusat akuatik Darul Ehsan tu. We own a hotel pada waktu tu, sebelah tu. Dan disewakan juga hotel tu. So MSN ni, income dia, kalau SUKMA negeri lain tu berbelanja untuk pembangunan 1 juta, Selangor berbelanja 10 juta. So memang tak terlawan. Dan kita hantar player kita pergi training ke US. Dia belajar kat sana. Okey, bagi beasiswa. Bila time SUKMA panggil, macam import dahsyat. Bila SUKMA je panggil balik. Baru turun. Lawan. Tengok sizing, stroke lain macam. Memang kalau tenis ke apa benda semua ni memang ni jurulatih semua dulu. Contoh renang, gimnastik. Russia. Even gimnastik diletakkan di bawah Russia ni, seingat saya nama dia Vasily. Dah cakap Melayu dah. Hari-hari makan ayam. Tak apa dia kata. Tapi hari-hari curi ayam. Dia pun pandai dah curi ayam. Kalau ada satu tu coach basikal dari Russia juga. Letaknya pusat dia di Sabak Bernam. Cakap Jawa dah Russia ni. Omong-omong orang guna ni dia kata. Sampai kita kata macam Russia ni punyalah adapt kita punya ni. Tapi sukan ni kita nak adapt cara dia tu makan tahun. Dia datang sini setahun dia dah boleh adapt lah. Percakapan, makanan. So Selangor bagi saya lah, sebab saya bekerja kat sana tu, merupakan satu negeri yang menjadi pelopor profesionalnya sukan itu. Dari sudut pemakanan, dari sudut latihan, dan juga management daripada awal. So selepas mendapatlah ilmu-ilmu tu yang saya beralih arah pula ke satu tahap lagi. Maksudnya kalau sukan dulu kita tengok secara visual, di depan mata, actual.
Tapi sekarang saya nak lihat dari sudut broadcasting pula. So saya lompat ke sana pula. So barulah saya tahu buat live, kenapa tiba-tiba ada trailer yang panjang kat tepi stadium dengan parabolanya, apa benda semua. Berapa lag masa bila kita buat live. Kenapa mulut dia cakap lambat, dia cakap cepat. So commercial break berapa lama. Then it involve towards banyaklah dalam tu, sponsorshipnya, broadcastingnya. So saya menjurus ke arah mungkin bagi saya satu upgrade lah, peningkatan. Tapi dari sudut management tu, ilmu tu saya timba di Majlis Sukan Negeri Selangor lah, dengan arwah dah, bawah saya pun juga. Dan saya diletakkan di bawah jaga tim sukan pada waktu tu dengan Jawatan Penyelaras Sukan Negeri. Kemudian saya selepas 2 tahun saya disahkan ke jawatan penolong pegawai belia dan sukan, grade S27. Waktu tu gaji permulaan RM1,170. Dan bergeraklah ke arah yang lebih baik sampai satu tahap kita dah boleh saya pernah handle Sukma, the whole Sukma punya event tu. Saya diletakkan di bawah bahagian pengurusan fasiliti sukan. So pada waktu tu Sukma Sabah, saya jaga semua atlet yang nak berangkat ke Sabah dan nak balik ke Sabah melalui MAS, dan juga bas rapid yang kita pakai dekat sana. Dan saya rasa itu pengalaman yang paling menggila, sebab saya rasa mungkin semua orang tak dapat peluang ni. Telefon MAS minta kapal terbang. Dan saya tak rasa semua orang boleh dapat pengalaman ni. Saya boleh call MAS, saya nak satu white body, ni saya nak bawa balik, ni nak hantar partisipan Sukma macam ni. Okey, kau bantu sampai Zoo sebab okey, kita nak ada player nak balik, macam mana kita nak arrange kau terbang daripada Narita ni, kalau boleh, kalau dapat turun dulu kat Sabah, turun ambil dulu bawa balik KL. Oh, boleh buat macam happening gila. So kalau macam daripada kita orang daripada bahagian aviation ni, kita ada passenger punya, kita ada cargo, dan yang ini apa yang Ujang cakap ni is chartered lah. Chartedkan aircraft tu untuk bawa certain apa tiket dia, nak beritahu satu kotak tiket dia. Satu kotak kan. Atlet kita ada lebih kurang waktu tu dalam campur official semua dekat 700 orang. Perbelanjaan dia, duit bayar macam being handled by myself lah kan. Pergi ambil duit kat bank berjuta-juta ni nak bayar. So ada kapal terbang ni macam sampai satu tahap walkie-talkie satu bag tau. Sebab setiap channel dekat Sabah kita pakai amateur radio tu. Kita tak pakai walkie-talkie biasa ni sebab telefon tak ada line kan. So pada waktu tu memang apa orang kata pengalaman yang even my boss pun kata aku respect lah. Sebab apa yang dia respect lagi, dia duduk dekat bilik biasa, saya dapat duduk dekat suite. Hotel bagi 1 bulan, kita orang duduk situ. So being served like king lah. Dekat Sabah ni kalau kita hebat sikit ni, waktu tu dia orang panggil Datuk lah. Datuk nak apa Datuk, apa semua kan. Jadi macam gelabah juga ni rosak aku ni kat sini kan. So itu pengalaman yang even immigration kita minta immigration tu, Selangor ni special tau. Sukan Selangor ni dihormati. Sebab apa? Selangor ni hebat waktu tu. Immigration ni dia boleh kosongkan satu lane untuk Selangor je. Selangor satu lane. Bayang,
Apa barang pun kau nak letak tak payah timbang. Terus je. Tum masuk. Okay. The best part, ni saya nak tanya sikit lah. Kalau naik kapal terbang, tiket tu macam mana? Adakah kita perlu nama kita pada tiket tu baru kita boleh naik? Ya, betul. Memang kena. And then assignment siap kepada seat masing-masing. Biasanya adalah nama, Okay. IC kita ataupun kita punya Pasport, details lah, pasport. pasport kita. Apa yang berlaku? Saya ni mungkin agak rahsia kerajaan sikit lah. Tiket tu, Cina nama India, India nama Melayu. Boarding. That's how I managed to do lah. Sebab benda tu dalam kuantiti yang besar. Yang besar, lepas tu nak visual balik, ada tim kalah kena balik awal. Flight tak ada. Betul. Macam mana yang, so arrangement tu macam mana nak buat. Tapi MAS pula. Kalau so-called dulu Air Asia ada, boleh kauting lagi ke apa benda, kita beli satu kapal terbang ke contoh kan. Betul. Immigration nak lepas, masuk Sabah mesti ada declaration form semua kan. So declare nama orang lain, tiket nama orang lain. Kalau kata terbang tu meletup, kena semua kan. So itulah satu benda yang dalam sukan ni, sportsmanship ni bukan saja dekat tempat sukan, tapi being Orang yang di appreciated belakang. by all Malaysian lah senang cerita. So kita kadang-kadang kita rasa macam boleh pula buat macam ni. Kenapa hari biasa tak boleh? Sebab dia main bola je kot boleh buat kan. So benda-benda macam tu lah. So itu dari sudut masa keluar sekejap lah, dah bekerja. So, masa tuan dekat apa tu, majlis sukan tu, apakah ilmu yang paling berharga? Ilmu tu saya, bos saya kata satu bos saya ni arwah, nama dia kita orang panggil dia Pak Mus. Pak Mus selalu cakap dia panggil saya Tiger. Saya orang kanan dia. Untuk perang saya pergi lah. Dia kata kalau kau nak jadi bos, kau kena ada tokoh. Kau pegang pen kena betul, kau pakai kena betul, gaya kena betul. Kalau tidak, kau tak boleh jadi tokoh. Kau ambil pen ni, kau sign sikit aku nak tengok. Mongol. Dia panggil saya Mongol. Mongol. Bukan macam tu. Macam ni. Saya ditrain untuk jadi bos. Lepas saya belajar, sampailah ke hari ni, saya selalu cakap dekat sejuk lah kepada rakan-rakan dan family members. Saya ni lahir memang untuk jadi bos. Saya tak boleh kerja dengan orang. Sebab saya dah ditrain macam tu. Kalau saya kerja dengan orang, mesti saya gaduh. Sebab apa? What I have been trained tu, saya apply sampai sekarang. Contohnya, kalau kita kata nak jumpa orang selalu kata, jumpa pukul 1, boleh? Saya akan kata 1:30. Saya tak nak ikut pukul 1. Betul. Sebab apa? If you boleh minta so-called ayat sekarang panggil minta diskaun lah. Daripada 1, 1:30. Influence lah. Influence lah. Maksudnya you pegang. Kalau you tak boleh buat benda tu, benda simple pun you tak boleh buat. You know that? Dan saya diajar, kalau saya nak jumpa Lan contohnya, tiba-tiba Lan hantar siapa-siapa, saya tanya, you siapa? Saya nak jumpa Lan. Kenapa you hantar dia? Kenapa you datang? Tak, saya tak nak jumpa you. Saya nak balik. Dan saya balik. Objektif lah. Objektif tu. Even if I go to ministry pun, dan saya pernah Lan pernah tahu saya bekerja macam mana. Kalau kata di pihak ministry kata sekian, saya akan adjust lagi benda tu. Saya takkan ikut. Sebab saya dah ditrain macam tu.
we have to be dominant untuk jadi bos. Dan kita kena pegang benda tu. So ilmu tu kadang-kadang kita tak payah marah orang, kita tak payah jerit. Bos ni tak perlu memaki apa benda semua. You kena ada satu prinsipal dia. You cakap satu benda pun dia boleh nangis kadang-kadang. Staff kita ni kan. So apa yang saya belajar daripada arwah bos saya ni, inilah dia. Dalam sukan, kalau you ada prinsipal, you boleh handle persatuan. Sebab persatuan ni dia macam-macam ragam ada. Dan saya pernah ikut deal untuk Majlis Sukan buat satu event Anugerah Sukan Selangor di Concord Shah Alam. Perjanjian dengan hotel, ada hari kejadian, kami akan diberi compliment room sebanyak 10 bilik. Dan bila pergi, bos saya ni debrief oleh satu director of sale. Sorry, Pak Mus, sekarang kita boleh bagi 5 bilik je. Dia ambil keycard tu, dia smack dekat muka orang tu je. Tak ada cakap apa. Dia bagi effort lah. Effort, lepas tu, dia kata, kau janji 10. Kau kena bagi 10 sekarang. So, saya start, saya terikut-ikut style dia. So, bila saya pernah disuruh masa Majlis Sukan Selangor, penyelaras sukan negeri ni bukan jawatan eksekutif. Dalam jabatan, kalau you bukan eksekutif, you tak boleh pakai tie, pakai blazer, pakai ni. Orang kata gila lah kan. Kau ni dah kenapa terbiak ke hari ni nak pakai tie? Dia panggil saya, Ujang, pakai tie. Pak Mo, macam nak pakai tie? Saya bukan ni. Mongol, pakailah. Pakai suit. Ada jaket tak? Jaket ada. Pakai. Saya pergi meeting untuk waktu tu Selangor nak buat museum sukan. Saya kena present waktu tu dengan Sultan sekarang, Raja Muda lah pada waktu tu. Dan saya pergi ikut dia. Meeting kedua, dia suruh saya pergi seorang. Bayangkan. Dengan jawatan yang gaji RM500 ni, saya dah di-expose. Di-expose untuk, apa orang kata, dia dah latih kita untuk jadi bos. So, along the way, bila ada apa-apa je, saya kena pergi contoh waktu tu. So, nak kata ilmu tu, dari sudut pengurusan sukan, memang penjagaan facilities. Waktu tu Stadium Malwati tu is a complete stadium, indoor stadium yang ada gelanggang macam-macam, interlocking basketball court yang harga juta-juta, tapi waktu tu tak boleh pakai because of case rasuah dalam tu. Masih saya masuk tu waktu tu masih dalam, waktu tu dia tak panggil ni, dia panggil BPR, Badan Pencegah Rasuah. Masih lagi kes orang ni sign JKR, waktu tu kan beli barang-barang ni semua JKR punya ni lah. So involvement saya tu sampailah kepada penjualan tanah, Tesco tu berapa juta apa benda. So waktu tu kita dengar juta tu, gaji kita 500, dengan juta macam banyak ni kan, macam mana aku nak pergi menyembang orang, aku kan je pandai kan. So along the way tu, on the experience dan pengalaman bersama menguruskan pasukan Selangor dalam sukan, dan juga dari sudut corporate-nya, apa orang kata, saya dah terdedah awal lah dalam bisnes tu, bisnes sukan tu sebenarnya. Jadi lebih kurang macam tu lah. Ni dah semakin menarik, semakin ada panah-panah sikit apa semua kan. So untuk tu kita berhenti seketika dan kita kembali selepas ni.